Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita. Kali ini kita akan teruskan dengan 2.4 pentadbiran negeri-negeri Selat. Okey, dalam satu topik ini kita akan dapat memperincikan corak pentadbiran negeri-negeri Selat. Okey, jadi kita teruskan dengan 2.4.1 negeri-negeri Selat di bawah pentadbiran British di India. Okey, jadi kita akan lihat satu pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah SHTI. SHTI ialah Syarikat Hindia Timur Inggeris. Dan satu lagi kita akan lihat pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah Pejabat India. Okey. Okey, jadi kita tahu negeri-negeri Selat telah dibentuk pada 1826 dan berakhir pada 1867. Okey, apabila pentadbiran negeri-negeri Selat dipindahkan daripada India ke Pejabat Tanah Jajahan di London. Okey, jadi kita lihat dulu pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah Syarikat Hindia Timur Inggeris. Okey, yang mana dalam pentadbiran tersebut negeri-negeri Selat diketuai oleh Gubernur. Okey, yang mana Gubernur ni bertanggungjawab kepada Gubernur Jeneral British SHTI di India. Okey. Seterusnya, Resident Councillor dilantik membantu Gubernur menjalankan pentadbiran. Baik, setiap negeri-negeri Selat ini dilantik seorang Resident Councillor. Okey, Resident Councillor Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey. Okey, seterusnya Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran pertama. Okey, pada awalnya lah Pulau Pinang. Okey. Okey, tetapi berpindah pada 1832, pusat pentadbiran dipindahkan dari Pulau Pinang ke Singapura. Okey, alasannya kerana Singapura lebih strategik dan menguntungkan. Okey, berbanding dengan Pulau Pinang. Okey, sebab itu British mencari pelabuhan baru. Okey, menggantikan Pulau Pinang kerana kegagalan Pulau Pinang untuk menyaingi pelabuhan Belanda di Betawi. Okey, seterusnya kita lihat pula pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah Pejabat India. Okey, ataupun India Office. Okey, di mana Pejabat India ini telah dibentuk pada 1858 untuk mengawasi pentadbiran British di India yang meliputi wilayah India, Pakistan, Bangladesh, Burma dan wilayah-wilayah lain di sekitar Lautan Hindi. Jadi undang-undang British dikuatkuasakan di negeri-negeri Selat. Okay, pemberontakan yang berlaku di India telah menyebabkan pejabat India tidak mampu mentadbir negeri-negeri Selat dengan baik. Jadi pejabat India tidak memberikan perhatian yang sewajarnya kepada melindungi pedagang negeri-negeri Selat. Okay, jadi pedagang negeri-negeri Selat bimbang pelaburan mereka terjejas. Okay, jadi itu menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pedagang negeri-negeri Selat. Okey. Okey, jadi seterusnya kita lihat negeri-negeri Selat di bawah pentadbiran tanah jajahan British di London. Okey, di mana tadi cikgu dah bagi tahu, okey, disebabkan oleh desakan daripada pedagang dan penduduk tempatan, okey, mereka telah memindahkan pusat pentadbiran daripada pejabat India ke tanah jajahan di London. Okey, jadi pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan di London. Seterusnya, majlis perundangan ditubuhkan di negeri-negeri Selat untuk meluluskan undang-undang sendiri. Okay, jadi apakah faktor lain pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke pejabat tanah jajahan di London? Okay,
Yang pertama, tiadanya wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India yang meluluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat. Okey, yang kedua, pejabat India gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina di negeri-negeri Selat. Okey, terutamanya kumpulan kongsi gelap. Okey, yang ketiga, pejabat India mahu menjadikan mata wang rupi India sebagai mata wang negeri-negeri Selat menggantikan mata wang dolar Sepanyol yang telah lama digunakan. Okey, jadi mata wang India ni kecil, jadi merugikan pedagang negeri-negeri Selat. Okay, faktor yang keempat, cadangan pejabat India mengenakan cukai pelabuhan bebas mengenakan cukai pelabuhan di negeri-negeri Selat boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas. Okey, jadi mereka bercadang mengenakan cukai pelabuhan. Okey, yang kelima, pejabat India menjadikan negeri-negeri Selat sebagai tempat buangan banduan. Jadi ini menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan. Okay, jadi ini 5 faktor yang mendesak British menukar pusat pentadbiran daripada pejabat India ke tanah jajahan di London. Okey, seterusnya ialah rumusan berkaitan dengan negeri-negeri Selat dan perluasan kuasa. Di sini kita tahu pembentukan dan pentadbiran negeri Selat merupakan penerusan perluasan kuasa British di negara kita. Yang kedua, pelbagai strategi digunakan oleh British untuk menduduki Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey, kalau ingat balik, Pulau Pinang macam mana cara tipu muslihat, Okey, kalau Singapura manipulasi, Kalau Melaka British buat pertukaran, dengan Belanda, dalam perjanjian London. Jadi akhirnya dengan kebijaksanaan mereka berjaya menguasai ketiga-tiga kawasan yang strategik untuk menjamin kepentingan politik dan ekonomi mereka di alam Melayu. Jadi peristiwa ini memberi iktibar kepada kita pentingnya mempertahankan keistimewaan yang ada di negara kita daripada dieksploitasi oleh orang asing. Selain itu, pentadbiran yang sistematik dan urus tadbir yang baik penting juga bagi melindungi kepentingan negara kita. Bukan itu sahaja, sebagai seorang warga negara yang berintegriti. Integriti ni maksudnya yang bertanggungjawab, juga kita perlu memainkan peranan di negara kita. Jadi sebagai warga negara yang berintegriti, yang bertanggungjawab, kita hendaklah bersama-sama dengan kerajaan melindungi, mempertahankan kedaulatan negara kita daripada dijajah oleh kuasa asing. Jadi sekiranya kita tidak menjalankan kewajipan kita sebagai warga negara yang berintegriti, tidak mustahil suatu hari nanti negara kita boleh dijajah semula oleh orang asing. Jadi itu antara iktibar yang boleh kita ambil daripada bab 2 pentadbiran negeri-negeri Selat. Jadi selesai bab 2 kita. InsyaAllah kita akan buat beberapa latihan lah selepas ini. Jadi sebarang masalah boleh bertanya kepada guru mata pelajaran secara masing-masing. Sekian, terima kasih.